wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sampai mana dah? Fekoh lama tinggal, tak ingat dah. Matan Abi Syuja'. Mana? Cakap tak tanda saya bu. Tayammum. Allahu Akbar. Mana? Wal mashu 'ala al-khuffaini. Tu. Oh ya, tu. Hanya tak ya. Sudah. Bila? Lepas tu mana? Faslun wa syara'itut tayammumi, gitu. Jumpa muka surat 12. Dah. Syurutut tayammumi. Syarat tayammum. Jumpa. Tak ada buku. Syarat tayamum. Ikhwan, tayamum apa dia? Apa dia? Kat sebelah tu nama apa? Nama apa dia? Amirul. Rambut macam artis. Amirul, tayamum apa dia? Entah. Nama kapal? Amir Syam. Tayamum ganti wudu. Macam mana ganti wudu? Macam mana ganti wudu? Baik, tayamum ialah salah satu cara bersuci, mengangkat hadas apabila ketiadaan air ataupun uzur dalam menggunakan air. Air ada tapi uzur. Tak boleh kena air. Kena air Dr. Nick kata mati. Jadi kena air ni mati. Mana? Jadi ketika tu boleh kita bertayamum. Baik, syarat tayamum sini dikata syurutut tayammumi ai badlan minal wudu khamsata asya'a. Ada lima ke dia? 5 perkara. Tak serupa lah buku ni. Ini syarah dia pada At-Tahzib. Ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au maradin. Bisafarin au maradin. Adanya keuzuran. Sama ada keuzuran itu kerana musafir ataupun sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-Maidah ayat yang ke-6 merupakan ayat pensyariatan tayamum. Jika sekiranya kamu sakit ataupun bermusafir, dan salah seorang kamu ni berhadas ataupun menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, tiba-tiba tidak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka kamu boleh bertayamum dengan debu yang suci. Caranya, famsahu biwujuhikum, sapulah muka kamu, wa aidikum minhu, dan juga tangan kamu. Mudah ya cara tayamum ni, iaitulah dengan cara menyapu muka dan juga tangan. Kita tepuk sekali, sapu muka sekali ya. Tak seduk nak tu ambil wuduk ke. Allah, gini seru ngai tu. Ni ngadebu. Bedok pula. Sapu sekali turun gitu. Cukuplah. Tak perlu kena kelopak mata, hidung ke apa. Tak perlu berkomo-komo dengan dia. Yang kedua, tangan. Tepuk pula sekali tangan. Tangan ni sama ada sampai pergelangan ataupun sampai ke siku. Ikut mazhab Syafi'i enggak sampai siku lah. Kita tepuk. Okey, sekarang ni di tapak tangan kita ada debu yang suci. Mula-mula tangan kanan kita start sini sampai siku, kemudian balik mari sini. Hak ni tak guna lagi ni. Hak sebelah kanan ni guna untuk tangan kiri. Ada pendapat yang mengatakan bahawa tangan ni bukanlah sapak siku. Sebab kalau sapak siku mesti disebut oleh Allah. Macam ayat wuduk kan. Ayat wuduk dia. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kan? Bila kamu nak sembahyang, basuh muka, tangan ila al-marafiq. Tuhan sebut sapak siku. Ayat ni Tuhan hanya sebut wa aydikum, tangan. Dan bila sebut tangan, tidaklah dimaksudkan sapak siku, sehingga sapak pergelangan sahaja. Dalil dia hukum hudud kan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kerak tangan pencuri ni tidak kerak sekat ni. Oh nyanyo. Mana dihukum potong tangan gergai sekat ni. Dak, potong tangan ni sekat ni. Maka tayamum pun setakat pergelangan sahaja. Baik. Syarat dianya bila apa dia? Bila ada keuzuran kerana sakit ataupun bermusafir. Dukhulu waqtis salah, masuknya waktu sembahyang. Al-hajatu ilal ma' wa ta'azzuru isti'maluhu, berhajat kepada air tetapi keuzuran untuk menggunakannya. Berapa dah? Ada keuzuran sakit, masuk waktu, keuzuran menggunakan air. Awil ihtiyaj ilaihi ba'da talabihi. Jadi maksudnya wat-turabut tahir lahu ghubar, dan syarat dia juga ialah at-turabut tahir, debu yang suci. Fa in khalatahu jabasun aw ramlun la yajuzu, jika sekiranya bercampur dengan kapur ataupun pasir, la yajuz, tidak boleh. Jabasun tu jusun, iaitulah kapur. Fa in khalatahu, mana kata mesti debu yang asli. Tak boleh campur dengan kapur, campur dengan seming tahu. Campur dengan benda-benda lain. Apatah lagi campur dengan air, meleki-leki dah. Mana? Berapa semua tu? 5. Wa yumkinu lil mukallafi an yasta'mila zalatan litayammumi wa huwa madhhabul Imam Malik. Apa dia makna zalatan? Zaltatan, zaltah. Ustaz buat kamu sebab tak ada tengok rumah ni.
zaltah? Apa? Batu kecil, kerikil. Dalam mazhab Malik boleh guna batu kerikil. Zaltatan. Tak ada ada ni. Batu-batu kecil tu kan? Walaupun dia batu, boleh digunakan untuk bertayamum dalam mazhab Imam Malik. Wa faraiduhu arba'ata asya'a, ke fardu tayamum ada 4. Yang pertama an-niyat, niat bertayamum. Kalau awak pergi tak ada niat, pakai tepuk pak sapu, tak ada niat pun, muat ke tu? Tak ada, saja. Ke mana? Saja-saja. Jadi tak tayamum? Tak jadi. Terangkat ke hadas? Tidak terangkat. Mesti ada niat. Aku ni nak bertayamum. Tepuk sapu. Tak perlulah nawaitul tayammumi arba'a raka'atin ma'muman. Ke mana? Tak perlu. An-niyah dalam hati. Yang kedua, mashul wajhi. Menyapu muka. Tepuk sekali, sapu muka sekali bukan 3 kali ni. Tidak puprap biru muka sekali ya. Wal yadain ma'al mirfaqain. Yang keduanya, sapu tangan hingga ke siku. Kerana kitab kita ni kitab mazhab Syafi'i, dia sebut situ tangan hingga ke siku. Wa itba'ut tartib, dan yang keempatnya ialah tartib. Mana kata kena sapu muka dulu baru sapu tangan. Tak boleh nak pergi prop tangan dulu baru muka, terbalik kuat. Tak boleh. Mazhab Hanafi boleh, tak ada masalah. Hatta dalam wuduk sekalipun, pergi basuh kaki dulu. Basuh kaki, basuh kepala, basuh tangan ke siku, baru basuh muka. Komo. Wuduk kok terbalik, tak ada masalah dia. Tak ada tertib. Asal basuh ya anggota wuduk, tak ada masalah. Itu juga dengan tayamum. Tayamum kita ni tertib tu merupakan fardu. Kalau tak ada tertib, tayamum tidak sah. Wa sunanuhu salasata asya. Sunat tayamum ni 3 perkara. At-tasmiyatu. Apa dia at-tasmiyah? Baca bismillah. Nak tepuk tu bismillahirrahmanirrahim. Baru tak baca sah kalau tayamum. Tak baca bismillah. Sah. Sebab dia hanya sunat. Taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Kalau dalam bab tayamum ni tangan lah, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Kalau muka boleh tak? Seru ni. Tak ada orang buat gitu. Tak ada orang buat. Jadi maksud kat sini ialah tangan kanan dengan tangan kiri. Yang ketiga, ada muqat'i khatawat tayammumi, maknanya al-muwalat. Al-muwalat ni berturut-turut. Tidak boleh kita sapu muka, tengok tak pakai ubat lagi. Kita pun pergi pakai ubat dulu, buaya orang tayamum sah ni. Kita pergi basuh tangan pula, sapu tangan pula. Itu tidak muwalat. Dia kena muwalat, berturut-turut. Kalau dalam wuduk berturut-turut ni setara mana? Setara tidak kering air di anggota wuduk. Kita basuh muka, basuh tangan, air kena potong ke AKSB. Tak tubik air. Gatif sikar pergi masih berkhian. Tak ada kering lagi. Maka kita boleh sambung basuh kepala, basuh kaki. Kalau pergi sapa tu kering dah. Monggo pergi masjid Kuala Kerai kan. Duduk Kota Baru, sapa basuh tangan, putus air. Pergi sambung masjid Kuala Kerai. Kering habis dah. Mana? Tu putus mualak dia panggil. Putus mualak. Mualak ni
tidak diputus dengan perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut. Contoh dalam apa nama ni, apa dia, akad nikah ke. Lepas tu qadi kata pun wali kata aku nikah dengan anak aku gini. Ia kena sambung selalulah. Dah. Aku terima nikahnya. Mesti ada mualat. Kalau dia kata lepas wali kata aku nikah dengan anak aku gini. Sibuk. Bentar. Mentah siap dalam jambel lama. Baru tu pergi. Hang terima. Itu putus mualat dia panggil. Kena akad semula. Dalam semaya jamak qasar, kita nak jamak semaya, okay, lepas semaya zuhur 2 rakaat nak jamak semaya asar pun kena ada mualat. Pas semaya tu bangun qamat semaya selalu. Kecuali ada benda-benda yang orang panggil tak dapat dielakkan. Alam kereta bunyi tan kereta kita. Boleh kita pergi mata tek tutup pula tek bunyi pula. Kita ejah tu panjang sikit masa, tapi benda tu perlu. Mau tidak kita duduk semaya tak khusyuk. Nah, tak kata ada bunyi aku bakar kan ni. Kita pergi pelesar dulu. Lepas mai subuh zuhur tu nak mai asar sakit perut, pergi buai air dulu. Tu tidak dikira sebagai putus mualat. Sudah mai zuhur nak mai asar, lapar, pergi makan dulu. Padahal lepas ni boleh makan juga, maka tu dikira putus mualat. Begitulah dengan tayamum. Lepas basuh muka kena basuh tangan. Bukannya lama tepuk basuh tangan. Gilah nak pergi makan ke, nak pergi mana ke, jangan putuskan antara basuh tangan dengan basuh muka dengan waktu yang panjang. Tu maksud ada muqat'i khatawati tayammumi, tidak memotong langkah-langkah tayamum tu tadi. Lepas basuh muka kena tunggu basuh tangan. Wa ma yubtilu tayammumi thalatha asya'. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Tayamum juga boleh terbatas sebagaimana wudu. Apakah perkara yang batalkan wudu? Yang pertama, ikhwan, ketuk. Ketuk ni ataupun keluar sesuatu daripada satu jalan. Ikutlah tu bika apa-apa. Lepas tu batal wudu ke dia lagi? Amir. Entah Amir juga? Amir Syam. Entah Amir ke dia? Amir Syria. Amirul. Amirul. Batal wudu ke dia? Masuk ke suatu rongga. Bukan poso ni be. Syam. Batal wudu. Sebut dah tadi keluar sesuatu. Sentuh dengan bukan mahram. Entah nama apa? Tak dengar? Ad-din. Mana ni pupuk Thailand? Balik mana? Balik Thailand dah? Sawadikap. Balik bila lagi? Mari. Lama dah. Apa lagi? Batal wudu. Gila. Tidur. Oh, nak kecil bodoh. La ilaha illallah. Sedari. Batal wudu. Jadi nak sebut sini, apa yang membatalkan tayamum ialah ma yubtilul wudu. Apa sahaja yang membatalkan wudu. Kalau kita sebut tadi itu perkara membatalkan wudu, semuanya membatalkan tayamum. Semuanya membatalkan tayamum.
Cuba tengok muka surat 10 tu. Nawaqidul wudu. Ada 6 perkara. 6 perkara. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Tidur. Lepas tu hilang akal. Lepas tu menyentuh laki perempuan. Lepas tu menyentuh kemaluan. Lepas tu masuk halaqat dhubirihi, menyentuh tubuh. Baik. Yang kedua ialah ru'yatul ma' qabla ad-dukhul fi shalah. Kita tayamum dah, nak semaya. Dah, tiba-tiba orang kata air ada dah. Dengan sendiri terbatal tayamum. Kena pergi ambil wudu. Ni hak sahu. Iza wujidal ma' fa batalat tayammum. Bila ada air terbatallah tayamum. Bila adanya air terbatallah tayamum. Biasanya orang-orang ulama ni dia merendah diri. Bila dia nak ceramah, dia tengok ada orang yang lebih alim daripada dia. Ada orang lebih alim pada dia, dia pun kata hamba ni tayamum ya. Ada air dalam majlis ni. Maka kita minta air lah keceknya. Bila ada air terbatallah tayamum. Dia menghormati orang yang lebih alim. Tu cara dia beradab dengan orang lebih alim. Dia sebut depan ni termasuk dalam bab apa dia? Termasuk dalam bab keuzuran menggunakan air. Keuzuran menggunakan air ni selain daripada kita ni sakit, air itu berkurangnya. Air itu kurang. Air yang ada ni digunakan untuk minum sahaja. Baru ni kan, banjir besar, air tak ada, adanya untuk minum je. Nak basuh perak tak air boh kuning. Lepas tu nak ambil air semaya. Nak ambil air semaya dengan air minum, nak minum, maka boleh tayamum. Atas kapal terbang gitu juga. Air yang ada ni bukannya banyak pun atas kapal terbang. Kalau 400 orang pakai nak ambil air semaya dengan apa dia? Dengan air yang ada dalam jamban tu, taki bukannya besar pun. Maka tak cukup air. Nak guna air buat menggunakan air banyak lagi. Atas kapal terbang bolehlah kita bertayamum. Nak tayamum dengan gapo sak atas kapal terbang? Ulama kata dengan debu-debu yang ada di dinding ataupun di seat kapal terbang. Seat tu kan, di dinding dikira ada debu yang melekat, maka boleh kita tepuk tangan situ dan bertayamumlah macam biasa. Boleh, tak ada masalah nak guna air. Sebab itulah kalau kita berwuduk dengan cara Nabi, menggunakan air seminimal mungkin, boleh je. Ustaz tak aja tayamum tak kapal terbang. Mana? Ustaz ambil air semaya di jamban tak mau. Tapi cukup dengan air segelas kecil tu. Kita buat hawaji sudahlah. Basuh muka sekali, basuh tangan, siku, tangan, kaki. Cukup lah. Seperti atas kreativiti masing-masing. Tapi pastikan janganlah siapa mengotori jamban. Mata ambil air semaya, orang masuk lepas tu, ya Allah, jadi mandi wajib ke ni? Mana? Pakai dinding basuh habis. Masuk kapal terbang, siapa yang tulis? Sila lap singki dengan tisu untuk keselesaan orang yang menggunakan selepas anda. Pasal tak? Tak boleh basuh jamban kapal terbang ni, moga speak. Orang nak masuk kena orang besar apa ustaz ke? Mana? Allah lah. Sebab tu nak ambil air semaya pastikan yang tandas tu biar orang masuk lepas ni selesa. Kita janganlah ngajopoh masuk tubik-tubik moci tua dak batu belakang masuk ya Allah, dah lah tak flash. Mana? Benda-benda tu kita kena ambil kira belakang tu. Kena ambil kira. Kalaulah kita sukar untuk mendapatkan debu hak sebenarnya, kalau kita mudah duduk di rumah tak ada fasa tayamum ngambil mana dan kita kecek ni atas kapal terbang, kita duduk dalam hospital, dalam wak yang nak mati lolo dah, semaya kena semaya nak
turun bawah syari debu. Anak tak ada, ke apa tak ada. Tak ada fasa pada dengan dinding hospital ya. Dengan dinding hospital. Wa ru'yatul ma' qabla ad-dukhul fi shalah. Bila kita dapati air sebelum kita semaya. Lepas semaya ada air, adakah terbatal tayamum? Terbatal, tapi semaya kita telah sah. Kita tayamum, air tak ada ni. Air tak ada. Kita semaya tayamum dan semaya. Lepas assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ada air dah. Tayamum kita terbatal, tetapi semaya kita telah sah. Tak perlu lagi kita semaya semula. Wariddatu, dan juga murtad, wal iyaz billah. Wa yatayammamu li kulli fariidah, hendaklah dia bertayamum untuk tiap-tiap semaya fardu. Bertayamum untuk tiap-tiap semaya fardu. Nak semaya zuhur, tayamum sekali. Tak ada lagi air nak untuk semaya asar. Walaupun tak ke dia? Tak batal lagi tayamum dia, nak sembahyang asar kena tayamum lah lain. Tak batal lagi masuk waktu maghrib, tayamum lah lain. Wa yusalli bitayammum min wahidin ma syaa minan nawafil. Tapi untuk sembahyang sunat, awak tayamum sekali, sembahyanglah berapa ratus rakaat pun tidak jadi masalah. Untuk sembahyang fardu sahaja kena mengulangi tayamum, tapi untuk sembahyang sunat awak semayalah banyak-banyak mana pun tidak menjadi masalah. Boleh faham? Al-masu 'ala al-jabirah. Gap dia jabirah. Jabirah ke dia? Balutan bagi orang yang luka ataupun patah. Bahasa doktor panggil dia ni, doktor. Balutan. Jabirah ni balut bandage. Bandage patah Yasmin ya balut. Luka anak ustaz baru ni belah sikit sini ya. Yonan tu belah sikit ya. Yang balut pas sini. Tobik gitu la ilaha illallah. Nyanyo bodoh. Pas sini yang balut dia. Oh baru. Tersikut bodoh kan. Jadi wasahibul jabirati yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi li salatihi in kana wad'ul jabirah 'ala tuhrin. Ni untuk mazhab Syafi'i ni kita kena faham. Bagi orang sukarlah sikitnya pendapat ni, tapi nak ada pendapat. Bagi orang yang nak membalut teh tangan dia kata mestilah dia ni dalam keadaan berwuduk dulu. Wa sahibul jabirah, orang yang pakai balut teh ni yamsahu 'alaiha, boleh sapuh di atas balut teh. Balut tangan, patah tangan kan, dia boleh sapuh ni, ambil air semaya, basuh muka, basuh tangan sebelah, hak sebelah ni sapuh atas balut teh. Wa yatayammamu, selepas pada basuh belaka perlu dia bertayamum sekali pula. Wala i'adata 'alaihi li salatihi, dan tak perlu dia ulang balik semaya dia. In kana, jika sekiranya wad'ul jabirati ataupun wudi'al jabiratu ala tuhrin, diletakkan balutan itu dalam keadaan bersuci. Tu selok tu. Kalaulah tidak bersuci dulu, tidak dikira sah, kena ulang semula semaya ni. Seminggu dia semaya kena semaya tapi perlu lagi semaya dia tu. Kalau dia balut ni tidak ambil air semaya. Faham ke ni? Orang luka, accident, tak khabar, masuk tubik-tubik pak-pak ni kaki tangan balut belakang. Bila dia khabar dia kena semaya, masa doktor balut tu dia ambil semaya ke tak? Nak ambil semaya semana dia tak khabar. Okay. Dia tak khabar nak ambil semaya, maka dia kena semaya.
Dia kena semaya lagu mana? Dia kena semaya ambil air semaya. Macam biasa basuh tempat boleh basuh muka, tangan ada basuh. Balut teh kena sapu atas balut teh. Lepas tu tayamum pula untuk ganti ke apa dia? Ganti tempat anggota yang cedera itu. Dan oleh kerana dia ni tidak ambil air semaya ketika pasal balut teh ni, dia kena qada pula semaya itu. Oh, nyanyo sebulan mana duk balut lepas sihat ni sebulan kena qada. Tapi kalulah dia ambil air semaya dulu, tidak kena qada. Dia patah. Doktor kata nak semi ni, tak apa doktor, amun nak ambil air semaya dulu. Ambil air semaya, dia semi. Bila dia semi, dia nak semaya, lepas tu ambil air semaya, tayamum juga. Dia semaya itu sudah kira sah dan tak perlu lagi diulangi lepas pada dia sembuh. Pendapat nak ke mana? Pendapat. Ada tak pendapat yang lebih mudah? Ada. Pendapat yang lebih relevan. Pendapat yang lebih relevan. Ada. Lagu mana? Orang yang luka pakai balut teh, patah pakai balut teh, dia bertayamum, dia berwuduk, sapu di atas tempat wuduk, tak perlu dia bertayamum, dan dia semaya dia sah, tak perlu lagi ulang. Mudah tak? Mudah. Dan itulah dia panggil apa dia? Itulah dia panggil. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Rukhsah tak, bukan rukhsah juga. Itulah inti daripada ajaran Islam ni. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah, jangan kamu memayahkan. Katanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata pelik sungguh orang yang suruh orang bertayamum selepas wuduk bagi orang sakit. Pelik dia kata. Sepatut orang sakit ni kena mudah. Mungkin dia sakit kan. Tiba-tiba kita untuk orang sakit lagi memayah. Hatu ya orang kita masuk hospital tak semaya belakang tu. Cuba tengok di hospital tu. Orang sakit semaya kau dah. Asal sakit lah tak semaya. So kalau orang sakit, orang tunggu orang sakit pun tak semaya. Tok lelaki sakit, bini tunggu. Tak gile kau macu. Dah, kita sorang. Tak say orang lain tunggu. Macu, jaga pacu. Pacu sakit. Mana macu tu jaga. Lepas tu makan minum. Sini Mayah Dok tak semaya. Tak boleh tinggal. Manggil tak. Tinggal sikit lah, manggil lalu. Allah lah. Lepas tu kita kata lah. Nak kata. Mudah-mudah nak kata. Tu tak sakit tu, tunggu orang sakit. Maka bagi orang sakit ini kita perlu banyak mempermudahkan. Supaya orang musafir, supaya orang yang berada tidak dalam keadaan biasa, maka kena permudahkan bagi dia. Yang tak semaya ni sebab kita serah payah. Nak ambil air semaya lagi, wuduk kena tayamum pula. Okay. Orang sihat wuduk saja ya. Mentah sakit ke, wuduk lagi, tayamum lagi. Khutbah pula. Mana Allah azab. Wallahu alam. Tali dia ada sangat sini ni. Tak boleh, dia kena mana ni? Dan kalau dia boleh menggunakan air, dia kena menggunakan air. Kalau dia boleh, sakit tu balutlah. Dia tidak ada masalah untuk menggunakan air. Dia kena berwuduk. Tapi masalah ni jangan serah berat sangat. Masalah nak gerak pergi tempat ambil air wuduk sudah dikira sebagai masalah. Balut kaki, nak boleh pergi tu, geruk tolak kursi. Turun tangga pula. Boleh gelosor, nyembek, tu sudah dikira sukar untuk mendapatkan air. Maka dia boleh tayamum. Tengok atas keadaan. Ada orang, dia ada anak yang khidmat ke dia.
Ayah nak ambil air semayang, tak apa dia waris air ke apa semua. Hang sedikit mudah untuk menggunakan air. Tak perlu dia tayamum, dia ambil air semayang. Dia duduk sorang, bini tak ada backing, habis bini je cegah dia. Mana sakit tak ada kena cara, tika tu gak. Tayamum lah mu. Dikira susah untuk menggunakan air. Allahu Akbar. An-najasat. Masuk tajuk baru iaitu tajuk An-najasat. An Jabir qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم. Satu hadis yang digunakan bahawa perlu tayamum ni, hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia kata kami keluar bermusafir. Tengah-tengah bermusafir ni saat ni, salah seorang daripada kami ni terkena batu, maka balutlah kepala dia ni. Kena batu di kepala, luka, balut. Tidur hok balut kepala ni yang mimpi pula. Sahabat ni mimpi sampai keluar air mani. Pagi esok nengung sodoh dah lah. Mana? Dia tanya saing dia, kata, kawan mimpi semalam ni ada rukhsah ke kawan ni tak kena ambil air semayang tayamum? Saing kata mana boleh tayamum, mu boleh guna air ke, mu kena mandi ke mana-mana pun. Kawan tu dah tak segar, sakit luka kepala, tengah pening, yang suruh mati. Mana mati mati. Ni zaman Nabi ni, sahabat ni mati. Falamma qadimna ala Rasulillah, bila kami balik jumpa dengan Nabi, kami beritahulah, wahai Rasulullah, kita ni baru balik musafir, tengah jalan tu saing kita ni kena batu. Dia ceritalah. Jadi dia tanya boleh tayamum ke tak? Kita kata tak boleh, moga dia ni boleh guna air. Yang mati. Nabi kata qataluhu, kamu semua telah membunuhnya. Qatalahumullah. Mereka saing-saing dia telah membunuh dia. Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Ala sa'alu idh lam ya'lamu, kenapa tidak tanya ketika kalau kamu tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al, sesungguhnya ubat kepada kejahilan itu ialah tanya. Tanyalah orang ni, tak tanya dah pakai ijtihad awak dia aja. Innama yakfihi an yatayammama, Nabi kata cukup untuk dia bertayamum. Orang yang sakit tadi cukup dia bertayamum. Aw ya'subu ala jarhihi kharqatan thumma yamsahu 'alayha, ataupun menyapu di atas balutannya. Wa yaghsilu sa'iru jasadihi, kemudian dia membasuh seluruh tubuhnya. Jadi dalil ini digunakan untuk berwuduk dan juga bertayamum. Nabi kata cukup untuk dia bertayamum dan ambil air, sapu atas balutan, kemudian sapu ke basuh ke seluruh tubuh. Jadi hadis ni dijadikan dalil untuk orang sakit kena berwuduk dan juga bertayamum. An-najasat. Terus apa dah? Najis. Kullu ma'i'in minas sabilaini najasun bima fi dhalika al-madhyu wa huwa as-sa'ilu alladhi yanzilu 'inda ash-shahwah 'inda ar-rijal illa al-mani min al-insan li'anna Allah karramahu. Setiap benda yang mengalir, setiap benda yang mengalir, yang keluar daripada dua jalan itu ialah najis.
daripada kubul ataupun dubur, hukumnya adalah najis. Bima fi dzalika al-mazyu, termasuklah perkara itu air mazi. Air mazi ini ialah cairan yang keluar ketika seseorang itu datangnya syahwah. Tengok kibas tahu kibas? Kibas tahu? Biri hok punggung besar gede-gede. Tengok ke belakang, lawa pula biri ni. Mana? Tengok kibas tu dia kata lawa, seksi punggung. Keluar cairan berwarna putih, maka tu ialah air mazi. Dia satu air mazi, yang kedua air wadi. Air wadi ni cairan juga jernih, keluar daripada kemaluan lelaki akibat daripada kerja yang berat, kerja berat telajak. Pagi gotong royong bersih asrama, gotong royong masjid Pasir Lada, Ustaz Khamak panggil masuk pala pula jeng. Keluar air tu dipanggil air wadi. Air mazi, air wadi ataupun air kecing yang keluar daripada kemaluan, semua tu hukum dia najis. Illal mani, kecuali air mani. Air mani pula air mani manusia. Air mani haiwan dikira najis. Air mani haiwan dikira najis. Siapa dia oyak apa ni? Air mani ikan paus sekali tubi berjuta-juta geli. Berjuta-juta geli. Air mani ikan paus, ikan cukup besar kan? Sekali dia mengeluarkan air mani berjuta-juta geli. Allah, tubik di Hubekhia ni bagi besar. Air mani haiwan hukum dia najis. Najis. Air mani insan, manusia, li'anna Allah karramahu, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam. Falamma rawathu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu ufarriqul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fa yusalli fihi walau kana najasan lam yakuf fihi al-farq. Aisyah sebut, aku pernah gahar kain Nabi ni bekas kena mani. Air mani bila kena dia lekat kuping warna lain kan. Aisyah genjeng sapu. Kemudian Nabi guna kain tersebut untuk gisma. Kalaulah najis, sudah tentu Nabi tak guna wak semaya. Wa ghuslul bauli war rawthi wajibun, membasuh air kecing dan juga berok itu adalah wajib. Al-baul kecing, al-rawth berok. Wajibun adalah wajib. Illa, kecuali baulus sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama, kecuali air kecing budak lelaki yang belum memakan makanan, yang berumur 2 tahun ke bawah, yang belum memakan makanan, kecuali air susu ibunya. Berbahasa pula orang kata kalau budak tu minum air susu diomek ni mana? Adakah dikira najis juga? Hak tu ada pendapat. Ada kata kena basuh, ada kata tak kena basuh. Hak disebut sininya ialah air susu ibunya. Kalau air susu ting tu Domek ke, Lactogen ke, Lactogen ada dia Dash Lady, Dash Baby ni ada kata kena sebab dia sudah bercampur dengan pelbagai perkara. Susu lah ni kan macam-macam yang campur dia. Nak persambungan sel-sel otak lah. Nak suruh budak cerdik kan. Yang bubuh gua ni. Maka ulama kata kalau budak tu dia minum susu botol, hukum dia air kecing dia tidak lagi mukhaffafah, sudah jadi mutawassithah, perlu dibasuh seperti najis-najis biasa. Adapun budak yang minum air susu mak dia saja, tak makan gambar satu lagi, tak makan satu lagi, dia kecing,
maka air kecing dia tu hanya cukup untuk renjiskan. Wa ghuslu jami'il abwal wal awrath wajibun illa baulus sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yadhhuru bi rashil ma' alayhi. Sesungguhnya ia menjadi suci bi rashil ma' alaihi, dengan merenjis air ke atasnya. Kalau kecing tu banyak ustaz, budak besar beranak tu 4 kilo dah, umur setahun 12 kilo mana besar yang budak, dia minum air susu mak dia, kecing sekali kecing Allah 2 peleti. Kita ambil peroh, renji air, sudah dikira suci. Tapi air kecil budak tina tak. Ini hanya budak jatuh. Budak tina walaupun kecil, tetap kena basuh bagi cuci. Tak boleh nak main renji kita ni. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-qalil minad dammi wal qayhi wa huwa as-sadid. Tidak dimaafkan daripada sesuatu pun najis kecuali siki. Asal najis ya, tidak ada kemaafan kecuali siki. Gapo dia? Darah. Kita semaya ada darah sikit ya. Okey, darah jerawat pecah. Putih tak belakang banyak. Mana? Saya ni jadi gerak bewok. Dia cakap. Aduh, pecah 3 putih jerawat. Mana? Lekat baju sikit ya. Dimaafkan. Kena ketip pacak, darah tubik, kita sapuh dah, tubik lagi sikit, dimaafkan. Katanya ulama, sikit ni sebanyak mana? Kurang daripada pitih 5%. Kurang daripada pitih 5% ke 2%? 2% dah ambil dulu kan? Bukan 2% ni, 2% ni kau kecil. 2% tu kalau lah darah tu kecil pada 2% tu dikira sikit. Bos takat setitik tu, tak satu lagi lah. Ataupun al-qayh wa huwa as-sadid, ataupun nanah. Darah kau nanah kau sikit ya, tidak apa satu. Wa ma laysa lahu nafsun sa'ilatun kadzubab wan naml. Begitu juga dimaafkan kepada serangga-serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Zubab yang lalat. Pop tepah lalat. Mencik darah ada? Tak ada mencik ke apa? Pop basah lah. Mana? Itu tidak dikira najis. Awak pop lalat atas baju, lekat bekas lalat tu, sapu-sapu, tidak dikira najis. Ataupun semut, semut lalu lekat semut situ, tidak dikira najis. Fa idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yanjisuhu. Jika sekiranya dia jatuh dalam bekas, tomyam itu tambahlah, mana seekor sup beluk, wa mata fihi, mati di dalamnya, fa innahu la yanjisuhu, lalak ke semut ke, tidak menajiskan bekas tersebut. Boleh, tak ada masalah. Bila tidak najis tak, boleh ambil wuduk dan boleh boleh makan. Kalau makan dia boleh makan, kalau minum dia boleh minum. Kalau air buat wuduk boleh buat wuduk. Air sebekas ya, mari semut mampu dalam itu, buat semut, berwuduklah dengan air itu. Air itu tidak najis. Mari lalak buat kami kazir, belum selai air, bunuh diri. Ambil lalak buat, tak ada masalah. Tapi kalau hak bunuh diri itu apa dia? Tikus. Belum selai, mampu. Itu kena buat. Sebab tikus tu najis, haiwan yang mempunyai darah yang mengalir. Nyamuk ustaz, nyamuk sendiri tak ada darah kita ya. Okay. Kalau darah yang dia isap kita pop atas baju, lekat darah tu sikit ya. Tak sampai piti 5 sen pun boleh
buat semayang. Tapi kalaulah nyamuk tu besar, nyamuk tu besar kucing, kita tepuh ada dekat 2 kilo darah, maka kena ke dia, kena basuh. Ada ke dah nyamuk besar kucing. Wal hayawanul hayy kulluhu tahirun. Haiwan-haiwan yang hidup semuanya suci, illal kalb, kecuali anjing, wal khinzir, dan juga babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa sahaja yang lahir daripada keduanya, au min ahadihima, ataupun salah satu daripada keduanya. Anjing najis, ataupun kita buat kacukan kambing dengan anjing, tubik-tubik kamjing. Satu haiwan baru, kamjing. Nama kau apa kambing tu? Nama ni apa dia? Nak kata anjing apa kambing, nak kata kambing nyalok, tu dia panggil kamjing. Maka kamjing juga hukum dia serupa ke dia? Anjing. Babi dikacup dengan ke dia? Dikacup dengan ayam, bayam. Mana? Tubik-tubik ni kata babi kayem. Hukum dia haram. Adapun kacukan yang tidak melibatkan kedua-duanya, kita kacuk lembu dengan kambing, jadi lembing. Haiwan baru, lembing, boleh dimakan, tak ada masalah. Tak tahu betul kodok le gambar le internet tu kan, hok biring tu dia kacuk dengan babi, muka babi tapi bulu-bulu biring. Geli tu geli. Tak tengok? Okey. Mana kata hok ulama buat kitab ratusan tahun dulu ni, dia advance mikir. Benda tu berlaku lah ni. Dulu tak ada orang nak kacuk-kacuk, tak ada lah ni je. Alah, berhimna tu kacuk-kacuk. Pabun nama anak kacuk lagi. Airit rizqin rayyan. Airit nama. Aidil Capurita. Jadi Airit. Akhir cerah juga. Nikah dengan aku pun. Mana lagi? Mana dah? Wal maitatu kulluha najasatun. Maitah, bangkai. Apa maksud bangkai? Haiwan yang mati dengan cara tidak disembelih. Kena tepuh. Kalau lagi tepuh kau kereta, dia kambing, awak naik motor, tepuh, mosing, mati dia tanpa sempat disembelih, maka itu najis. Maknanya tidak boleh dimakan. Dan tidak boleh dimakan. Jangan pula berpesta. Ikhrak kaki lembu, kaki pak digerak sebelah, tinggal 3 lembu tu. Kecah. Mana? Sebelum sepohor kaki tu kita boleh makan ke tak? Tidak boleh makan. Dikira bangkai. Bangkai. Nak waktu ekor, nak beli lembu mahal. Nak beli ekor mahal, gerak ekor lembu. Sial ke lembu. Sekali kibas lalak dengan ekor, belum. Ni tak boleh kibas, ada ekor. Mana ekor kita pergi ambil. Haram makan sebab dikira sebagai bangkai, terpotong daripada anggota asal walaupun masih hidup. Illa samak wal jarad wal adamai, kecuali ikan dan belalang dan juga manusia. Ikan mati tanpa disembelih, memang tak ada disembelih pun ikan, maka tidak dikira bangkai. Al-jarad, belalang, belalang tak perlu sembelih, boleh dimakan. Al-adami, manusia yang mati, tidak dikira najis, boleh awak pegang. Tidak kena basuh kita pegang mayat ni, kita kata pegang najis dah. Tak kira najis. Wa yughsalul ina, dibasuh bekas, idza la'iqa minhul kalb awil khinzir, apabila dijilak anjing dan juga babi. Ni masuk dalam bab sertu, bukan samuk ni. Okey, samuk lain, sertu lain. Samuk ni
Samuk dia. Samuk kulit. Ad-dabru tu samuk. Kulit lembu kita samuk. Kau tukar. Sertu dengan samuk. Betul lah. Hak ni sertu ni. Disertu. Sertu ni dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. 7 marratin 7 kali. Wa ihdahunna bit-turab, salah satunya dengan air tanah. Wa yughsalu min sa'irin najasat marratan wahidah takfi. Adapun najis-najis lain cukup dibasuh 1 kali sahaja. Salasa marrat afdal, kalau 3 kali itu afdal. Basuh kecing. Okey, basuh air kecing atas latar. Sekali ni cukup dah. Kalau hilang ke dia? Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Bau ada dah, warna tak ada dah. Ada lagi lah. Ada lagi yang basuh lagi. Kalau hilang belakang dah, cukup hanya sekali. 3 tu afdal. Wa idza sarat al-khamra khallan, jika sekiranya arak menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, taharat, maka dia dikira suci. Asasanya ke dia? Asasa itu tuak. Okey. Halal ke tak? Halal air tuak. Okey, air ni, airnya ni tuak ni. Beli boleh puasa tahun lepas. Buh lepti tu ingat nak minum. Okey, tengok-tengok ke dia buih ni. Air tuak hok tahun lepas, buih. Jadi ke dia? Jadi cukup masa. Jadi arak. Tuak masa dia panggil, tuak masa. Tuak masa. Minum mabuk halal ke haram? Haram. Kita kata sipel lah. Sipel lagi. Siapa tahun lepas pula? Gapa dia ni? Tengok-tengok tukar jadi cukur. Arak tadi tukar jadi cukur. Binafsiha, tanpa kita buat apa-apa proses. Pertukaran itu pertukaran semula jadi. Kalau lama dia duduk, dia tukar dengan sendiri. Transform sendiri. Maka dia menjadi halal dan suci. Wa in sarat khallan bi wad'i syai'in fiha la tathur, jika sekiranya cuka tu diletakkan sesuatu, jika sekiranya menjadi cuka dengan meletakkan sesuatu, mana kata kita proses asal kita proses untuk buat cuka, lambat nak tukar, permintaan ramai, banyak orang minta arak tu nak suruh tukar jadi cuka ni, lambat ni kita buat proses buh apa-apa alat, maka dia pun bertukar menjadi cuka, hukum dia haram, tidak suci. Allahu akbar. Wal haid wan nifas wal istihadatu, darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Yakhruju min farjil mar'ati thalathata anwa' min ad-dima, keluar daripada faraj orang perempuan 3 jenis darah. Damul haid, darah nifas dan darah istihadah. Dengan molek ni khuan. Nak bini asyik kena reti. Ni bini tanya apa darah gapo ni? Kita mandi dah mari tubik lagi. Mana sahabat tanya aku. Wah, aku mari Senang jawab. Supaya aku aja mari kerja mu reti nak kan. Dah isteri kita ni milik kita. Macam kereta tu milik kita, motor milik kita, handphone milik kita. Kita tahu belakang handphone. Kereta kita jaga belakang dengan minyak selendang, dengan minyak gia, dengan apa tu kita jaga dia. Kita kena tahu belakang. Nak overhaul dia, nak servis dia. Begitulah dengan orang Tino. Bila kita sayang pada isteri lebih, kita kena sayang ke isteri, kena lebih sayang pada kereta kita, motor kita, handphone kita. Maka kalau kita sayang ke kereta, kita tahu belakang, orang Tino ni kita kena tahu belakang lah. Kuku dia kerak kodok, kena cek. Tengok kuku. Panggil yang mai sini. Tengok kuku. Kita tahu buat kita. Kena cek kuku. Apa pula? Mari tengok. Cikgu disiplin. Cikgu disiplin. Biar isteri kita tengok apa ni tak kerak ni. Tak kerak. Clicking tak kerak. Mudah buat ke hidung.
yakhruju, dan 3. Yang pertama ialah darah haid, wa huwa ad-dammul kharij min al-farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladati. Darah yang keluar daripada faraj perempuan ala sabili sihhati, dalam keadaan sihat, dia tidak sakit, dan dia juga tidak melahirkan anak. Beranak pun tak, sakit pun tak, keluar darah tu dipanggil darah haid. Darah haid. Walaunu aswadu muhtad. Gabriel ni warnanya kehitam-hitaman. Warna darah haid ni kehitam-hitaman. Wadamun nifas, adapun darah nifas itu ialah darah yang keluar selepas daripada wiladah, melahirkan anak. Wadamul istihadah, adapun darah istihadah ini wadamul kharij min ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah mudah ya. Istihadah ni ialah darah yang keluar selain daripada hari-hari mari haid dan juga hari-hari ni nifas. Haid lepas dah. Biasa haid mari 7 hari bulan sampai 14 hari bulan. Lepas dah. Beranak pun dah, haid pun lepas dah, maka tu dikira darah istihadah. Darah yang keluar kerana sesuatu sakit lah. Haid ni paling lama apa hari? 15 hari. 15 hari. Paling sekejap sehari. Sehari paling sekejap. Paling lama 15 hari. Jam hari ni 15 hari dah. Hari ke-16 tubik lagi. Untuk lelaki ni jeng dah. Tak boleh semaya lagi ke? Tak boleh. Bila boleh semaya ni 16 hari dah. 16 hari dah. Aku jeng, aku bini lain okay. Mana? Hari ke-16 tu bolehlah dia mandi dan dia bersetubuh dengan suami walaupun masih keluar darah. Darah tu dipanggil darah istihadah kerana telah keluar daripada tempoh haid. Kalau 12 hari baru, 13 hari baru, tak boleh lagi mandi, tak boleh lagi jima. Dia kena tunggu sampai 15 hari. Wa aqallu muddatil haid wa aqallu muddatil mahid hiya yaumun wa lailah. Sekurang-kurang tempoh haid ini ialah 1 hari 1 malam. Wa aktsaruha 15 yauman, yang paling banyak 15 hari. Tu tersebut dia kan, keluar darah lebih 15 hari, dia kena mandi dan dia boleh bersetubuh dengan suami dia. Wa ghalibuha 6 aw 7 ayyam, ghalibnya biasanya haid ini 6 hari ataupun 7 hari. Kalau lebih, seeloknya orang perempuan tu kena bawa pergi ke klinik buat perawatan. Ustaz mula-mula kahwin kahwin. Hari akad nikah tu zaujah mari haid. Jeng gitu. Hari akad nikah tak boleh sembahyang, tak apalah, tunggu sampai 10 hari. 7 hari tu tanya boleh sembahyang, tak boleh sembahyang lagi. Sekarang apa hari? 12 hari. 12 hari. 12 hari. 12 hari, 13 hari barulah mandi. Bawa dia pergi klinik. Mesir. Klinik jumpa dengan doktor sakit puan. Dia ambil darah, apa dia cek, dia beri obat kembali normal. Alhamdulillah 7 hari ya. Kita tanya doktor, boleh dah sikat lagi 2 hari ya. Wa aqallu at-tuhri bainal mahidatayn bainal haidatayn 15 yawman. Sekurang-kurang suci di antara dua haid itu ialah 15 hari. Sekurang-kurangnya ialah ada 30 hari sebulan. 15 hari itu tempoh haid, maka nak mari haid pula ialah 15 hari tempoh suci. Wala hadda li aktsariha wa aqallu zamanin tahid fihi al-mar'ah 9 sinin. Yang paling kurang umur orang Tino ni mari haid ialah 9 tahun. Orang Tino ni awal balik pada kita. Orang Jatan lambat balik 50 tak balik lagi dah kan dia. 50 tak balik lagi. Wa aqallu muddatil lil hamli 6 ashhur. Tempoh mengandung paling kurang ialah 9 bulan. Tempoh
paling singkat mengandung ni 9 bulan. Sebab tu seorang perempuan kahwin 9 bulan boleh anak, maka anak tu boleh nasabkan kepada suami dia. Tapi kalau nikah sebulan boleh anak dah. Hai awalnya dah munting pelamin tidak sebulan je. 9 bulan paling kurang. Ni sebulan boleh anak dah, tidak putih pelamin dah ni. Dah putih kereta ni. Buat atas kereta. Wa aksaruha 4 sinin, paling lama tempoh mengandung ni 4 tahun. Wa ghalibuha 9 ashhur, biasanya 9 bulan. Doktor lah ni paksa dah 9 bulan tak beranak lagi, okay. Macam-macam dia bubuh obat ke dia. Nak suruh tubik juga. Kan budak tak puas lagi nak main perut ni. Duk musing. Imam Syafi'i sendiri 2 tahun dalam perut mak dia. 2 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun dalam perut mak dia. Wa yuhramu bil haidhi wan nifasi 8 asya. Diharamkan untuk orang haid dan juga nifas ini 8 perkara. As-salatu semaya, was-saumu puasa, wa qiraatul Quran baca Quran. Dan ni hak mazhab Syafi'i ni ada perbahasan panjang dalam perkara-perkara ni. Wa mashul mashaf wa hamluhu, menyentuh mashaf Al-Quran dan menanggungnya. Wa dukhulul masjid, masuk ke masjid. Wa tawaf wal jima' istimta' bima baina surati wa rukbati, berseronok di antara pusat dan juga lutut. Dia hak dia panggil hak jumhur, ada 4 perkara ya. Orang junub tak boleh buat ya. Orang yang berjunub ni tak boleh buat, ikut jumhur sepakatnya 4 perkara ya. Semaya, puasa, tawaf dan juga jima. Ni 4 perkara yang disepakati oleh semua mazhab. Semaya tak boleh bagi orang haid, orang nifas, orang junub ni. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, jima. Adapun selain daripada 4 perkara ni, diharuskan. Khilaf. Masuk masjid, istuh Quran, baca Quran. Ibn Taymiyah kata, kalau orang Tino ni, dia kata, kalaulah larangan baca Quran,